Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh dijumpakan kembali pada siri yang ke-81 dan salawat dan salam kita hadiahkan buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang selalu setia menunggu siaran perkongsian kita ni, pengajian bahasa Arab Al-Quran. Semoga saja apa-apa yang tuan-tuan dan puan-puan usahakan dalam memahami bahasa Al-Quran ini dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, hajah dan haji dan semua permisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita memulai pengajian kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah berkahi majlis kita ini. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya yang akan mengisi pengajian pada awal mula itu Ustaz Farid, mungkin insya-Allah mulai dari hari ini insya-Allah saya akan memulai setiap pengajian bahasa Arab Al-Quran. Jadi sesi yang pertama iaitu kita akan mula daripada latihan kaedah kata dasar Al-Quran. Selepas tu nanti insya-Allah Ustaz Farid akan ada bersama kita semua. Jadi untuk di awal mula ni, saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan sudah menyiapkan kitab yang warna merah ni, dan juga sebagai rujukannya kitab yang hijau ni. Kitab merah ni adalah kitab latihan kaedah kata dasar Al-Quran. Yang hijau ni rujukan dia iaitu teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran. Dalam buku yang hijau ni ada kaedah-kaedah terpilih 20 kaedah. Lepas tu ada kamus kata dasar Al-Quran. Kedua-dua kitab ni ditulis oleh Dr. Wan Rusli. Jadi bersyukur kita, tuan-tuan dan perempuan, kita boleh mendapatkan kitab ni dan boleh juga berkongsi kepada tuan-tuan dan perempuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua ni. Jadi insya-Allah kita akan teruskan latihan kita menggunakan kitab yang merah ni, muka surat 50. Semalam kita tak habis lagi. Kita habiskan latihan semalam sebabkan yang latihan yang ke-50 ni mungkin terasa sulit sedikit, tapi insya-Allah Allah akan mudahkan kita apabila kita memang dah niat ikhlas untuk belajar bahasa. Insya-Allah Allah akan mudahkan, dan juga tentunya dengan latihan-latihan yang banyak insya-Allah akan mudahkan semuanya, mudahkan dalam memberikan kepahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sila tuan-tuan dan puan-puan buka muka surat 50. Muka surat 50. Okey. Jadi di muka surat 50 kita sudah habiskan latihan 1 hingga ke 10 semalam. Cuma saya nak ringkaskan kembali. Semalam ada beberapa soalan mengenai bentuk, sebabkan dalam
nombor 1 hingga ke 18 ni, kalau saya tengok, itu ada kaedah i'lal dan kaedah ibdal nama dia. Kaedah ibdal ni mungkin belum terucap dengan saya. Semalam ada ingatkan di antara tuan-tuan dan puan-puan, iaitu mengenai kaedah ibdal. Jadi kaedah ibdal belum terucapkan dengan saya, tapi sebenarnya dah ada kita praktiskan di sini. Kaedah ibdal. Apa tu ibdal? Ibdal ni mengganti huruf. Terkadang huruf ta diubah menjadi za, huruf ta diubah menjadi ta, huruf ta diubah menjadi sad, huruf ada diubah menjadi dad, macam tu. Ada yang diubah-ubah huruf-huruf tu. Jadi kita nak ulang sedikit dari latihan yang semalam. Bentuk semula dia macam yang semalam, yang nombor 1 tu, at-tarru. At-tarru ni, ini asal dia adalah it-tarra. Yat-tarru. Yat-tarru. Ini asal dia. Jadi bentuk semula dia, it-tarra ni adalah it-tarra. Salah ni fi'il madi dia. It-tarra. It-tarra yat-tarru. Yat-tarru. Ni bentuk semula dia. It-tarra yat-tarru. It-tarra ni kalau kita buka ra dia, maka kita akan bentuk dia jadi macam ni ya. It-tarara. Yat-tariru. Wazan dia apa? If-ta'ala. Yaf-ta'ilu. Macam ni tuan-tuan dan puan-puan. If-ta'ala, yaf-ta'ilu. Jadi kalau at-tarru, apa wazan dia? Wazan dia adalah ikutkan yang fi'il mudhari', lepas tu ubah jadi sesuaikan sana. Sana pakai hamzah kan, at-tarru. Maka kita ubah juga sini pakai hamzah. Berarti wazan ni, maknanya wazan ni adalah afta'ilu. Jadi itu yang semalam jadi kita nak ulang sedikit-sedikit je lagi ya. Cuma dalam Al-Quran dia ni ada afta'ilu. Cuma dalam Al-Quran ada famanit turra ghaira apa? Berarti famanit turra wala adin. Utturra, kalau ittarra yattarru, itu yang maklum dia, yang aktif. Makna dia boleh makna, kadang yang aktif ni pun boleh makna dia terpaksa. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan rujuk kepada buku yang hijau tu, makna dia terpaksa atau memaksa. Jadi dia aktif ni pun boleh makna dia pakai terpaksa. Macam jatuh, saqata. Itu tu aktif. Saqata. Terjatuh atau jatuh makna dia. Boleh pakai ter. Jadi tak selalu juga itu jadi pasif. Tapi kalau famanit turra, utturra, itu majhul. Itu baru pasif. Utturra, dipaksa atau terpaksa. Baru kalau utturra baru betul-betul dia pasif. Tapi kalau ini aktif ini maklum. Okey. Kita teruskan sedikit yang kita apakan saja. Okey, kalau tuan-tuan nanti nak ambil nota, sila screenshot nanti ulang lagi ya. Ulang lagi live dia ni, nanti screenshot saja. Lepas tu ittabi'u, kita nak ulang sikit lagi. Semalam mungkin agak susah Ittabi'u. Ittabi'u ni fi'il mudhari' dan fi'il madi dan fi'il mudhari' dia adalah ittaba'a yattabi'u. Ittaba'a yattabi'u. Terus fi'il amar dia adalah ittabi'. Ini bentuk asal dia tuan-tuan dan puan-puan, ittaba'a. Ittaba'a. Yattabi'u. Macam ni bentuk dia. Ittabi'. Salah tabi'. Ni bentuk dia. Bentuk asal dia. Tapi di sini ni tak ada yang diubah huruf dia.
Cuma huruf dia diidghamkan dalam bahasa ilmu sharaf dia. Diidghamkan tu apa? Dia asal dia dua huruf yang sama, lepas tu dijadikan satu. Digabungkan, diidghamkan tu maksud dia. Kalau yang tadi tu ittarra, itu tu asal dia ittarra. Ta kita ubah menjadi ta. Itu tu nama dia ibdal. Kalau yang ini nama dia idgham. Kita idghamkan huruf dia. Jadi wazan dia baru nampak dari sini ni. Wazan dia apa? If ta'ala yafta'ilu. Ifta'il. Ifta'il. Ini wazan dia. Ittabi'uni adalah fi'il amar, bentuk dia macam ni. Ittabi'u ini dah tambah dengan waw. Asal dia adalah ittabi'. Okey. Oh, merah. Ni yang biru. Salah. Jadi ittabi'u ini adalah fi'il amar, ittabi'. Wazan dia apa? Ifta'il. Jadi kalau wazan ittabi'u tambahkan saja dengan waw, iaitunya ifta'ilu. Tu ini untuk ittabi'u. Secara simple ya. Jadi yang pertama itu kaedah dia adalah ibdal. Ibdal mengubah dari ta diubah menjadi ta menjadi ta. Kalau sekarang idgham menjadikan ta sukun dan ta berharokat menjadi satu. Kita masukkan je satu. Okey. Ini yang nombor 2 yang semalam kita nak ulang lagi secara ringkas. Dah siap? Okey, nanti boleh di screenshot saja. Okey. Saya padam Okey, yang nombor 3 yang semalam juga iddara'tum. Iddara'tum ni agak susah mungkin. Iddara'tum. Asal dia adalah iddara'a. Iddara'a. Ini fi'il madhi dia. Fi'il mudhari' dia apa? Yaddari'u. Yaddari'u. Fi'il mudhari' dia macam yaddari'u, yatada, macam tu. Yaddaru, tafa'ala, tafa'al. Okey. Ini ni iddara'a, tuan-tuan dan puan-puan. Iddara'a ni asal dia adalah tadara'a. Tadara'a yatadara'u. Itu fi'il mudhari' dia. Okey. Asal dia tadara'a yatadara'u. Jadi yang ta ni diubah menjadi dal. Diibdalkan menjadi dal. Jadi tadara'a bentuk asal dia, maka dia berubah menjadi dal. Jadi macam ni ya. Kalau diubah menjadi dal macam ni bentuk dia. Dadara'a. Dal dan dal. Yang ini ni kalau ada dua dal, ini kan dah diubah ni, ta menjadi dal. Ada dua dal. Dua dal ni diubah lagi menjadi macam ni, digabungkan, diidghamkan. Jadi macam mana? Ni. Makanya kalau macam ni tak boleh baca. Tak boleh baca dia. Maka kita tambahkan alif di awal dia. Li'imkanin nutqi, untuk memudahkan dalam pengucapan. Jadi kalau tak pakai alif, kita susah nak baca macam tu. Kalau dah tambah alif, maka kita boleh baca iddara'a. Maka menjadi iddara'a. Jadi bentuk asal dia adalah tadara'a. Maka tadara'a kita nampak cari wazannya daripada bentuk asal dia. Bentuk asal dia tadara'a, maka wazan dia adalah tafa'ala. Tafa'ala. Kalau iddara'tum, maka wazan dia adalah tafa'altum. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Dia semalam Okey. Tu kita sambung lagi nombor 4 Nombor 4. Ini ini ringkasan yang semalam Nombor 4. Nombor 4 yang yatawafa.
yatawafa. Yatawafa. Ini asal dia fi'il madi dan fi'il mudhari adalah mana fi'il madi dan fi'il mudhari dia adalah ittawafa. Ittawafa. Ini bentuk semula dia, tuan-tuan dan puan-puan, bentuk semula dia adalah tatawafa. Salah, tatawafa. Ini bentuk semula dia, tatawafa. Lalu kenapa dia boleh berubah macam ini, Ustaz? Kita tengok sekarang ta yang di sini ni macam tadi macam iddaraktum tadi tu. Ta tu diubah menjadi ta. Maka dia menjadi dua ta. Ada dua ta. Macam mana? Wafa. Macam ni jadi dia. Maka ta yang dua ni kena diidghamkan, dijadikan satu. Kita idghamkan. Jadi dia macam ni ini tak boleh kita baca macam tak boleh baca. Jadi kita kena bagi alif di awal dia. Maka boleh dibaca ittawafa. Alif ni liimkanin nutqi, nama dia dalam istilah bahasa Arab dia. Okey, ini agak sulit memang. Cuma insya-Allah akan dimudahkan. Ni yang semalam nombor 4. Nombor 5. Saya ringkaskan saja. Nombor 5, ittaqau. Ittaqau. Ittaqau ni fi'il madi. Asal dia ittaqa. Ittaqa yattaqi. Ittaqa yattaqi. Ni tambah dengan waw, plus dengan waw. Waw tu simbol pelaku untuk mereka. Ittaqa ni bentuk semula dia adalah taqa. Jadi asal dia waw, qaf dan ya. Taqa. Maka diubah waw tu menjadi ikut dengan ta. Jadi waw tu ubah jadi ta, ittaqa. Ini ibdal, mengubah waw menjadi, ini juga termasuk pada i'lal juga. Jadi mengubah waw menjadi ta. Ittaqa. Maka kalau ada dua huruf yang sama macam ni, huruf yang sama, baru kita bagi jadi idgham dia. Kita gabungkan jadi satu. Ittaqa. Alif dah ada. Tak, jadi tak payah tambah alif. Ittaqa. Jadi wazan dia apa? Wazan dia adalah ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu. Kalau untuk ini apa jadi wazan dia, Ustaz? Ittaqa. Kita cari alif dengan ta ni, ifta. Qaf sini tadi apa? Qaf adalah ain, bagi ain. Bagi ain. Terus waw, bagi waw. Macam tu, ifta'au. Ustaz, lam dia tak ada. Sebabkan lam dia adalah huruf illah. Huruf illah dia dah dibuang. Macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Ini nombor 5. Nombor 6. Okey. Saya padam Ada soalan tak? Suara jelas kan? Okey. Okey, nombor 6. Tattaquna. Ini asal dia adalah tattaqi. Plus dengan waw dan nun. Tattaqi. Tattaqi ini bentuk asal dia itunya taqa, yautaqi. Tautaqi. Macam ittaqa tadi. Tautaqi. Tafta'ilu. Okey, tautaqi. Jadi waw ni pun diubah menjadi ta, maka menjadi
tat tattaqi. Yang ta yang dua ni jadikan satu. Maka dia menjadi tattaqi. Baru nampak macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita tengok kepada yang asal kalau nak cari wazan. Apa wazan dia? Tafta'ilu. Okey. Jadi kalau wazan tattaquna apa? Fa qaf tadi tu apa? Qaf adalah ain. Tafta tambah waw dan nun. Ustaz, mana ya dia? Ya ni lam. Ya di sini kan lam di sini tak ada kan? Tak ada lam sebabkan ya tak ada di sini. Jadi wazan dia adalah tafta'una. Okey. Jadi lam dia tak ada sebabkan ya tak ada juga. Okey. Dah nombor 6 Nombor 7. Nombor 7 istofaina. Istofaina. Ini bentuk asal dia adalah bentuk fi'il madi dia istofa. Istofa bentuk semula jadi dia iaitunya istabara. Isfa apa? Salah. Bentuk asal dia adalah istofa. Ini dah istafa. Bentuk asal dia macam ni ya. Sorry, silap sikit. Istafa. Bentuk asal dia istafa. Lalu diubah menjadi yang ta di sini ni diubah menjadi tat. Jadi kalau ada ta ni dekat-dekat dia tu ada sad, ada dot, ada ta, ada za. Itu selalunya diubah ikut yang dekat dengan dia tu. Kalau dekat dia tu sad, kadang-kadang dia kadang-kadang diubah ta ni. Jadi terkadang diubah menjadi sad, terkadang diubah menjadi ta, terkadang diubah menjadi za, terkadang diubah menjadi dot. Maka yang istofa, yang ta yang sini ni diubah menjadi yang ta diubah menjadi ta. Istofa. Di asal dia adalah istafa. Sebabkan ni huruf-huruf yang agak berat ya. Jadi kena ubah juga jadi ta, yang ta ni. Maka wazan dia apa? Wazan dia adalah ifta'ala. Ifta'ala. Baru nampak kita wazan dia. Tengok daripada asal dia. Okey. Lepas tu, jadi kalau sini ni, apa wazan untuk yang di sini ni? Iaitu ifta'alna. Senang. Ifta'alna. Okey. Nombor 8. Nombor 8. Ni kita habiskanlah kalau boleh hari ni ya. Nombor 8. Nombor 8 tattabi'una. Tattabi'una. Ini fi'il madi dan fi'il mudhari dia adalah ittaba'a. Ittaba'a yattabi'u. Ittaba'a yattabi'u. Bentuk semula dia adalah ittaba'a ini sama dengan yang tadi ya. Tadi dah kita bincang sikit ya. Yattabi'u. Ittaba'a yattabi'u. Jadi wazan dia itunya ifta'ala yafta'ilu. Ini kaedah apa nama dia? Yang dua dijadikan satu, idgham. Menggabungkan dua huruf yang sama menjadi satu. Ittaba'a yattabi'u, ifta'ala yafta'ilu. Maka yang sini ni apa wazan dia? Tattabi'una, tafta'iluna. Ikut yang fi'il mudhari'. Tafta'iluna. Okey. Nombor 8. Nombor 9. Nombor 9, yadhakkaru. Yadhakkaru.
Okey. Yadzakkaru, bentuk fi'il asal dia, ini kan fi'il mudhari'. Bentuk asal dia adalah yatadzakkaru. Tadzakkara yatadzakkaru. Bentuk dia ni, bentuk asal dia macam ni tuan-tuan. Yatadzakkaru. Okey. Bentuk asal dia yatadzakkaru. Jadi yatadzakkaru yang ta diubah menjadi za macam selepas dia. Maka jadi dia ta diubah jadi za, jadi yadzakaru. Yadzakkaru macam ni ya. Maka macam tu dia diubah. Ta diubah menjadi za. Itu nama dia ibdal. Yang ta diubah, ditukar menjadi za. Maka dia yadzakkaru. Dari sini nampak sini kan yadzakkaru. Yadzakkaru, maka kita jadikan satu, kita idghamkan. Jadi dia yadzakkaru. Yadzakkaru. Maka dia barulah dia nampak jadi macam ni. Jadi wazan dia apa? Tengok yang bentuk semula jadi dia. Yang ni. Jadi wazan dia adalah yatafa'alu. 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 Jadi yang fi'il idzakkara, yadzakkaru itu tu sebenarnya asal dia adalah yatadzakkaru. Lalu diubah menjadi yadzakkaru dan diidghamkan yadzakkaru. Macam tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ni ibdal Okey, sorry. Nombor 10. Okey. Si padam. Nombor 10. Ittakhadtum. Ittakhadtum. Sorry. Ittakhadtum. Ini ittakhadha. Bentuk dia, fi'il madi dia adalah ittakhadha. Ini fi'il madi, ittakhadha. Ittakhadha, bentuk semula jadi dia iaitunya ittakhadha. Ittakhadha. Yang Hamzah sekarang ni Hamzah yang dibedalkan menjadi ta. Hamzah yang ditukar menjadi ta. Asal dia ittakhadha. Macam juga terjumpa ittahada. Gitu. Begitu. Ittakhadha. Jadi Hamzah diubah menjadi ta. Maka dia macam mana jadi dia? Ittakhadha. Macam ni bentuk dia. Jadi kita idghamkanlah sekarang yang ta sukun dengan ta berharokat ni. Jadi maka dia berubah menjadi ittakhadha. Jadi wazan dia macam mana? Tengok yang bentuk asal dia ni. Jadi wazan dia adalah ifta'ala. Ifta'ala. Kalau ikutkan yang ni macam mana? Ifta'altum. Tu wazan dia. Jadi dah ada yang diubah-ubah. Okey. Nombor 11. Baru kita masuk yang sebenarnya kita nak kerjakan hari ini. Nombor 11. Okey. Nombor 11. Ittaqu. 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 Ittaqu ini adalah fi'il amar. Ittaqu. Dia ittaqa, yattaqi, ittaqi. Jadi berbeza kalau tadi ittaqau. Ittaqau itu tu fi'il madi. Kalau ittaqu itu fi'il amar. Jadi asal dia ittaqi. Ittaqi plus dengan waw. Maknanya bertakwalah kalian. Okey.
Jadi ittaqi plus dengan waw. Jadi ittaqi bentuk asal dia. Lepas tu kita kena tahu bentuk semula jadi dia. Jadi ini dari fi'il mudhari, fi'il madhi dia ittaqa taqi, fi'il amr dia ittaqa yattaqi ittaqi. Ni. Ini bentuk asal dia yang tiga-tiga ni. Sini iu. Iu taqa yau taqi. Sini ni iu taqi. Macam tu Tu bentuk asal dia. Iu taqa yau taqi. Sakit. Iu taqa yau taqi. Ini bentuk asal dia. Jadi apa wazan dia? Wazan dia boleh kita tengok daripada yang ni. Tengok yang daripada asal dia. Jadi wazan dia fi'il madhi dia ifta'ala, yafta'ilu, ifta'il. Inilah wazan, inilah ifta'il. Ini wazan dia. Jadi macam mana untuk ittaqi dengan waw ni Ustaz? Kita tengok saja, kita sesuaikan. Alif dengan ta, ifta. Qaf dia tadi apa? Qaf dia adalah ain. Qaf dia adalah ain. Bagi ain sini. Lepas tu bagi waw. Berarti ifta'u. Ustaz, mana lam dia? Sini tak ada lam sebabkan ya dia pun tak ada dekat atas. Jadi ifta'u. Jadi kalau yang sini ni apa yang diubah? Waw menjadi ta. Waw diubah menjadi ta. Di asal dia iftaqa lalu rubah menjadi ittaqa. Waw diubah menjadi ta. Okey. Ini nomor 11. Nomor 12. Nomor 12. Okey. Istafa. Ni dah tadi ya. Istafa. Ini bentuk semula dia apa tadi? Istafa. Yang ta ni lalu ta diubah menjadi menjadi ta. Ta diubah menjadi ta. Istafa. Ta diubah menjadi ta. Maka kita tengok nak mencari wazan, tengok daripada asal dia. Istafa, maka nampak wazan dia adalah ifta'ala. Ifta'ala. Itu wazan dia. Okey. Tak ada soalan Oh, tak ada soalan hari ni. Nomor 12. Okey. Nombor 12. Kata dasar dia, kejap. Kata dasar dia apa? Ini apa kata dasar dia? Sad, fa dan ya. Sad, fa dan ya. Sama ada sini ya atau waw. Boleh tuan-tuan cek dulu. Okey. Lepas tu nombor 12. Nombor 12. Ittakhidu. Okey. Ittakhidu. 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 Ini asal dia ittakhid. Fi'il amar plus dengan waw. Ittakhid. Ittakhidu. Ittakhid. Okey, ittakhid plus dengan waw. Okey. Ini dah nampak. Jadi fi'il mudhari, fi'il madhi dan fi'il mudhari dia iaitu ittakhadha. Kita ambil ittakhadha takhidu. Yattakhidhu fi'il amr dia ittakhidh. Macam ni. Ittakhadha
Yattakhidhu, ittakhidh. Apa wazan dia? Kita tengok bentuk semula dia dulu. Bentuk semula dia apa? Ittakhadha. Ittakhadha. Yattakhidhu. Yattakhidhu. Lepas tu ittakhidh. Ittakhidh. Ni bentuk asal dia. Okey. Ittakhadha, yattakhidhu, ittakhidh. Jadi daripada bentuk semula jadi dia ni lah kita tahu apa wazan dia. Apa wazan dia? If ta'ala, yaf ta'ilu, ifta'il. Ni bentuk dia, ifta'il. Ifta'il. Jadi kalau ittakhidhu ini fi'il amar. Fi'il amar. Jadi kita ambil wazan fi'il amar ni. Masuk sini. Jadi dia ifta'ilu. 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 Jadi ifta'ilu. Okey. Okey. Jadi di sini ni yang diubah apa? Yang diubah itu hamzah menjadi ta. Maka dia macam ni bentuk dia. Jadi asal dia adalah ittakhadha. Lalu hamzah diubah menjadi ta. Ittakhadha berubah menjadi ta. Ittakhadha. Hamzah tadi tu diubah menjadi ta. Jadi dia macam ni bentuk dia. Ittakhadha. Lalu yang ta yang dua ni diidghamkan, dijadikan satu. Maka diubah menjadi ittakhadha. Macam tu perubahan dia. Asal dia adalah hamzah. Ittakhadha. Lalu hamzah ni diubah menjadi ta. Ittakhadha. Lalu bentuk dia diubah menjadi ittakhadha. Jadi dia ada perubahan-perubahan tuan-tuan dan puan-puan. Ada ibdal dengan, sini ada ibdal dengan idgham. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Pertama ibdal. Ibdal ni mengubah huruf. Jadi ta menjadi ta, jadi ta menjadi dal, dari ta menjadi sad, dari ta menjadi dot, macam tu ubah dia huruf. Kalau idgham, yang ta sukun dengan ta yang berharokat jadi satu, atau dal berharokat dengan dal berharokat jadi satu. Menggabungkan huruf yang sama. Kalau i'lal berkaitan dengan huruf illah, dibuang, dihazafkan atau diubah huruf illah dia, itulah. Okey, nanti kalau ada tuan-tuan dan puan-puan atau makcik atau hajah atau semua yang tak faham tadi, nanti boleh diulang-ulang je, diulang-ulang terus. Nanti akan insya-Allah akan faham. Okey. Ni nombor 12 Nombor 14. Dan nombor 13 Nombor 13. Nombor 13 ittabi'. Ittabi'. Ini fi'il madhi dan fi'il mudhari' dia adalah ittaba'a, yattabi'u. Fi'il amar dia ittabi'. Jadi ini adalah fi'il amar. Cuma kalau nak tahu wazannya, kita kena tengok rujuk kepada bentuk asal dia. Bentuk asal dia apa? Ittaba'a. Yattabi'u. Ittabi'. Ni bentuk asal dia. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, kalau ittaba'a, yattabi'u, ittabi' tu dia tak ada yang diibdalkan. Cuma idgham saja. Jadi dua huruf ni, ta dengan ta ni jadikan satu. Maka diubah menjadi ittaba'a. Ta dengan ta ni ubah jadi satu. Jadi satu dia. Yattabi'u. Ta dengan ta ni jadi satu. Ittabi'. Jadi asal dia adalah ada dua ta. Lalu disabdukan macam ni. Disabdukan macam ni. Okey. Itu idgham. Ni idgham saja yang ada sini. Okey. Betul. Hajah Azizah. Hajah Azizah betul. Ada sana diubah dari ifta'ala. Dia diubah jadi zat, ta, dot dan sad. Betul. Okey.
Jadi wazan dia apa? Ifta'ala. Ini wazan dia adalah, baru nampak kita wazan dia. Ifta'ala. Ifta'ala. Yafta'ilu. Ifta'il. Ifta'ala. Yafta'ilu. Ifta'il. Jadi ittabi' itu wazan dia adalah ifta'il. Ifta'il. Okey. Ini nombor 14. Nombor 15. Okey. Nombor 15. Istabir. 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 Ini fi'il madi dan fi'il mudhari' dia dulu Istabara. Istabara. Yastabiru. Yastabiru. Istabir. Asal dia apa? Bentuk semula jadi dia apa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan cari terus wazan dari sini, mungkin susah nak jumpa. Kena cari bentuk asal dia. Bentuk asal dia apa? Istabara. Istabara. Yastabiru. Lepas tu fi'il amar dia istabir. Macam ni bentuk dia. Istabara yastabiru. Nombor 13. 13. Dia nombor 13 dia tak mungkin tersalah dalam penulisan nombor. Nombor 13 ada sini tersalah. Nombor 13 ini yang ittakhizu tadi tu nombor 13. Ittakhizu tersalah nombor sini ni. Ittakhizu nombor 13, istofa nombor 12. Tersalah letak nombor. Jadi yang sini ni, ini nombor 13 sepatutnya. Tersalah. Okey, saya pun tadi tak sedar. Tak perasan tadi. Tak perasan. Okey. Jadi istabir. Jadi dari sinilah baru kita nampak bahawasanya wazan dia apa sini ni? Ta'ala yafta'ilu ifta'il. Ifta'il. Barulah betul wazan dia. Istabir. Jadi wazan istabir ni apa? Wazan dia adalah ifta'il. Jadi tak boleh terus daripada bentuk yang nampak. Kena cari bentuk semula jadi dia. Sebabkan sini dah ada yang ditukar. Apa yang ditukar? Yang diibdalkan. Ta menjadi ta. Jadi ta menjadi ta. Asal dia ta diubah menjadi ta. Asal dia ta ubah menjadi ta. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan. Nombor 16 Nombor 16. Okey. Yashaqqaqu. Yashaqqaqu. Okey, syak dua. Yashaqqaqu. Ini fi'il mudhari'. Bentuk semula dia adalah ya tashaqqaqu. Ya tashaqqaqu. Asal dia ya tashaqqaqu. Ya tashaqqaqu. Jadi apa yang diubah sini? Yang ta ni Ta ni. Ta diubah jadi apa? Jadi shin, sya. Okey. Maka jadi dia macam mana? Ya sya qaf. Ya syak qaku. Macam ni bentuk dia tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Okey, jadi ya yang sini ni asal dia ta diubah menjadi shin. Ta diubah menjadi shin. Okey.
Lepas tu sini ada dua shin. Diidghamkan. Tadi dia macam mana? Yashak koku. Barulah nampak bentuk yang dah baru nampak bentuk akhir dia. Yang kita nampak sekarang ni yashak koku, bentuk akhir dia. Jadi bentuk semula jadi dia adalah yatashak koku. Ishak koku, yashak koku. Macam tu Ini bentuk. Jadi kalau kita nak cari wazan, tengok yang bentuk semula dia. Bentuk semula dia yashakkaku. Jadi wazan dia adalah yatashakkaku. Jadi wazan dia adalah yatafa'alu. Ni wazan dia yatafa'alu, yatashakkaku. Okey. Yatafa'alu. Okey. Nombor 17. Nombor 17. Siapa Adam Nombor 17, ittaqi. Ittaqi. Ini kalau tak silap tadi pun dah ittaqi. Ittaqi fi'il madhi dan fi'il mudhari' dia. Ittaqa yattaqi ittaqi. Jadi masa jadi fi'il amar, ya dia dihilangkan, huruf illah dia dihilangkan masa jadi fi'il amar. Ni fi'il amar. Jadi wazan dia apa? Kita tengok semula jadi dia. Semula jadi dia adalah, bentuk dia adalah waw. Kita bentukkan dulu belum it. Ni kan ada dua ta. It taqa. Yat taki. Macam tu Jadi tu it taki. Tapi ini belum semula jadi dia tuan-tuan dan puan-puan. Belum bentuk semula dia. Bentuk semula dia apa? Iu taqa. Yau taki. Yau taki. Iu taki. Ni bentuk asal dia sangat ni. Jadi perubahan dia macam mana? Perubahan dia waw ni diubah menjadi ta. Waw diubah menjadi ta. Maka dia jadi macam ni ni bentuk pertama, ni bentuk kedua. Waw diubah menjadi ta. Maka macam ni jadi dia. Maka jadi ada pertama ta sukun dengan ta macam ta yang berharokat. Waw diubah menjadi ta. Lepas tu bentuk perubahan ketiga dia, yang ketiga, yang ta dengan ta sukun dengan ta berharokat ni diidghamkan jadi satu. Maka menjadi ittaqa. Macam itulah bentuk perubahan dia. Okey. Dah nampak bentuk perubahan dia. Jadi, kalau kita nak cari wazan, tengok pada bentuk yang paling asal dia. Apa dia? Inilah dia. Ini kan fi'il amar. Fi'il amar. Kita tengok bentuk asal yang fi'il amar. Ini fi'il amar dia. Iftaqi. Jadi apa wazan dia? Wazan dia adalah ifta'ala. Sini kan ifta'ala. Yafta'ilu. Ifta'i. Sini ni lam dia tak ada. Yang ya dia tak ada sini jadi kita pakai ifta'i saja. Ifta'i. Ada tu dalam jawapan ni ifta'i. Yang ni ifta'i Kenapa tak ada lam Ustaz? Kenapa tak ada lam? Sebabkan yang sejajar dengan lam apa? Ya kan? Yang sejajar dengan lam ya. Ya ni tak ada di fi'il amar. Ya ni tak ada di fi'il amar. Sebabkan ya tak ada di sini, maka lam pun tak ada di wazan macam tu. Okey. Itu nombor 17. Nombor 18. Okey. Nombor 18. Siapa Adam
Nombor 18. Iddakaro. Iddakaro. Ini iddakaro fi'il madi. Fi'il madi. Ini belum bentuk semula dia tuan-tuan dan puan-puan. Bentuk semula dia apa? Kita keluarkan dal jadi dal ya. Dal ada dua kan? Macam ni lah. Okey. Dal ada dua. Okey, iddakara. Lepas tu yang dal sini ni bukanlah huruf sebenarnya. Dal sini pun juga bukan. Bentuk asal dia macam mana? Takaro. Macam tu bentuk dia. Takaro. Jadi yang za diubah menjadi dal. Yang ta diubah menjadi dal. Lalu dal yang dua ni digabungkan jadi satu. Diidghamkan maka menjadi iddakaro. Iddakaro. Di asal dia adalah takaro. Za diubah menjadi dal. Ta diubah menjadi dal atau diibdalkan. Diibdalkan tu maksud dia ubah huruf dia. Za jadi dal, ta jadi dal. Lepas tu dah ada dua dal ni diidghamkan jadi satu. Maka berubah menjadi iddakaro. Okey? Jadi dari bentuk semula jadi ni barulah dari bentuk semula dia lah kita cari wazannya. Wazannya apa? Ifta'ala. Di wazan dia adalah ifta'ala. Iftakara, ifta'ala. Okey, jadi itulah latihan mengenai wazan pada muka surat 50. Tuan-tuan dan puan-puan, ada soalan? Tak ada? Ada soalan tak? Okey. Jadi itulah latihan kita. Ini latihan last untuk latihan yang terakhir untuk wazan kata kerja. Jadi memang yang terakhir ni memang agak mungkinlah bagi tuan-tuan dan puan-puan ini yang paling sulit lah dibandingkan sebelum ni. Tapi tak apa. Selagi ada fahamlah sedikit-sedikit, usahakan terus untuk memahami yang kurang-kurang tadi tu. InsyaAllah nanti diberikan kepahaman. Jadi mungkin sekarang ni sedikit faham, nanti ada bertambah-tambah lagi kalau tuan-tuan dan puan-puan istiqamah dalam belajar bahasa Arab. Jadi sebabkan tak semua benda yang kita pelajari itu terus kita faham. Tapi insya-Allah dengan istiqamah kita belajar, berdoa kita kepada Allah agar dimudahkan, insya-Allah nanti satu saat kita akan faham dengan apa yang kita pelajari, khususnya bahasa Arab Al-Quran ni. Jadi itu saja dulu untuk latihan muka surat 50 pada hari ini. Semoga tuan-tuan dan puan-puan boleh faham dengan apa yang kita kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insya-Allah esok kita latihan pelaku kata kerja. Jadi kita mencari pelaku dia lagi ya. Pelaku dia. Apa fa'il dia, mencari fa'il dia. Jadi muka surat 52. Muka surat 52. Boleh tuan-tuan dan puan-puan baca dulu Okey. Apa fa'il dia? Gariskan, ini contoh 52. Muka surat 52 contoh dia yang pertama. Misal dia khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jadi latihan dia gariskan perkataan yang menjadi pelaku pada kata kerja yang terpilih. Jadi kita cari yang mana pelaku dia. Sini pelaku dia adalah Allah sebagai fa'il. Jadi khatamallah, Allah menutup. Jadi Allah sebagai pelaku atau fa'il. Jadi kita mencari fa'il di sini ya. Muka surat 52. Jadi bolehlah tuan-tuan dan puan-puan cuba usahakan untuk membaca latihan-latihan ni ataupun lebih baik dia lagi mengerjakan, menjawab sekali. Nanti insya-Allah esok kita akan cuba kita bincang sama-sama, kita bahas. Jadi semoga saja itu sajalah dulu pada pagi hari ini. Alhamdulillah telah ada bersama kita Ustaz Farid. Jadi semoga saja apa kita kongsikan boleh dipahami. Saya minta maaf atas segala kekurangan dan kesilapan saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallah diucapkan kepada Ustaz Agong memberi pencerahan tentang latihan daripada kaedah terpilih dan juga kata dasar Al-Quranul Karim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita seperti biasa di dalam bab tadabbur dalam bab Qamus Al-Quran. Selepas ini insya-Allah kita akan masuk slot tadabbur Al-Quranul Karim. Untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan, yang mengikuti pengajian kita pada pagi ini, insya-Allah kita berada pada pusingan yang kedua, Qamus Al-Quran. Apa maksud pusingan yang kedua? Pusingan yang kedua dalam mencari dua kotak merah, dua bar. Sebelum ni kita mencari 3 dan 4 kotak merah daripada alif sampai ya, perkataan yang sering dan kerap kali berulang. Tetapi 2 bar ini mungkin 2 kali, 3 kali sahaja yang berulang di dalam Al-Quranul Karim. Sebab itu kita buat pusingan yang kedua. Tuan-tuan, perempuan, dalam sedar tidak sedar kita telah pun berada pada huruf Shin. Muka surat 128. Terima kasih yang pertama sekali saya ucapkan kerana tuan-tuan masih lagi setia dalam slot yang kedua ini. Okey. Iaitu perkataan huruf Shin. Kita lihat Shin Baha, muka surat 128. Syabbaha, syabbaha yushabbihu tashbih. Dalam ilmu balaghah dia ada dipanggil sebagai, dalam bab ilmu ma'ani, kalau tak salah, ilmu ma'ani. Okey. Dia ada diletakkan musyabbah, musyabbah bi, tashbih, wajhu tashbih. Itu dalam ilmu balaghah. Ada ketikanya dihazafkan. Dihazafkan apa? Wajah tashbih, maka ada term dia, ada nama dia lah. Ada yang dihazafkan apa nama ni, musyabbah bih, ada term dia. Ada yang dihazafkan musyabbah bih dan juga wajhus syabah. Itu semua ada term-term nama-nama dia. Tuan-tuan perlu belajar balaghah lah tu ya. Cuma syabbaha yushabbihu tashbih ni makna menjadikan serupa, menyerupakan ia, menjadikan ia serupa dengan satu lagi. Itu dia. Cuma syabbaha ni selalunya syabbaha bi. Bila syabbaha lepas dia ada ba, bi, itu makna dia masalahu bi syai', iaitu menyamakan dia dengan sesuatu yang lain. Okey? Menjadikan ia serupa dengan sesuatu yang lain. Tetapi bila mana syabbaha lepas dia ada ala, mana iltabasa, mana bercampur aduk, mengelirukan, samar-samar. Nampak syabbaha ala. Tentu tuan-tuan kena tengoklah syabbaha tu bi ataupun ala. Okey. Ishtabaha makna sama je dengan apa nama ni, dengan syabbaha. Ishtabaha itu maksudnya adalah menyerupai. Ishtabaha. Okey. Jadi syabbaha, ishtabaha makna menjadikan ia serupa dengan sesuatu, menyerupai ia dengan sesuatu, sama makna dia ishtabaha. Cuma ishtabaha ni selalunya lepas dia fi. Contoh ishtabaha fi, dia menyerupai fi apa, pada apa. Okey. Bukan ishtabaha fi bermakna selalunya syak, ragu-ragu. Ishtabaha fi, dia ragu-ragu pada, ishtabaha fi makna ragu-ragu. Kalau ishtabaha makna biasa, ishtabaha bainahuma, dia sama antara keduanya. Ishtabaha makna umum adalah menyerupai, tapi ishtabaha fi kadang-kadang memberi makna ragu-ragu, syak. Tasyabaha yatasyabahu tasyabuhan, iaitu saling apa? Saling serupa menyerupai. Okey.
Tasyabaha ni tuan-tuan ambil Quran satu Khuzil Quranal Karim. Dalam juzuk 1 pada di akhir wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum. Nampak tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Ayat yang muka surat 18, juzuk yang pertama, ayat ke 118 suratul Baqarah. Tashabahat, telah serupalah hati-hati mereka. Tashabahat qulubuhum, telah serupa. Okey. Ada ketikanya tasyabahat. Ini tasyabahat sama dengan perkataan tasyabaha. Ada ketikanya dia tak makna bina lil musyarakah. Makna asal memang saling menyerupai, serupa menyerupai. Kadang-kadang dia tasyabaha dengan makna apa? Dengan makna istabaha. Kadang-kadang. Contoh pada ayat yang kita baca tadilah. Tasyabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Bukan saling menyerupai hati mereka, bukan. Hati mereka sama, serupa. Okey. Seterusnya kita lihat yang bawah daripada shin jim ra, syajar. Okey. Syajara kalau verb fi'il dia maknanya benda yang timbul, benda yang berbangkit. Syajar. Itu verb tau. Fi'il bukan isim. Satu lagi syajarun. Syajarun tu pokok. Syajaratun satu pokok. Kan kita bagi tahu ada beberapa perkataan dalam bahasa Arab bila ada ta marbutah bermakna satu. Namlun semut, namlatun satu semut, seekor semut. Tamrun tamar, kurma. Tamrotun satu tamar. Begitulah juga pada ayat ini, syajarun pokok, syajarotun satu pokok. Satu pokok, sebuah pokok. Syajarah ni tuan-tuan boleh lihatlah dalam juzuk yang kelima, berapa lah 3 line plus 1 page bawah sekali. 3 line plus 1 page. Apa ayat dia? Afala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Nampak? Fima syajara, syajara tu verb. Fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhan kamu, mereka tidak akan beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim mengenai kes yang dibangkitkan antara mereka. Masalah isu yang dibangkitkan. Diperselisihkan, dibangkitkan. Okey. Jadi ayat ini nak bagi tahu apa? Orang Yahudi ni mereka nak menang je. Sampai mereka sangguplah jadikan Nabi sebagai hakim, yang penting Nabi menyebelahi mereka. Sampai tahap macam tu Kemudian kita lihat syajarah ni dalam surah Nur pun ada ke surah Nur Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajarah. Nampak? Syajarah pokok. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Ayat yang ke-35 surah An-Nur, muka surat 358. Di situ ada sebut syajarah, makna pokok. Di suratul Fatah pun ada juzuk 26. Tuan-tuan tengok suratul Fatah, inna fatahna laka fatham mubina. Ayat ke-18 muka surat 513. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, di bawah pokok. Tahta asy-syajarah idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فتحا قريبا. Ini bawah pokok dipanggil Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan sebab Nabi hantar Osman bin Affan nak berunding bicara lah, nak masuk Mekah ni, nak menunaikan umrah. Last kali mereka cuba buat kabar angin, Osman dibunuh. Jadi Nabi marah. Duta tak boleh dibunuh. Satu jenayah yang besar. Bila kita hantar satu duta, satu wakil daripada satu kabilah, satu negara, tidak boleh dibunuh. Siapa membunuh duta tersebut dipanggil jenayah yang besar. Sebab satu duta berada di satu negara, satu kawasan, maka negara kawasan tersebut kena jaga dia. Sebab dia datang atas kerja kedutaan. Jadi Sayyidina Osman bin Affan datang untuk berunding. Atas kerja dia untuk berunding dengan orang-orang Quraisy. Mereka kata Osman telah dibunuh. Nabi marah. Sahabat-sahabat marah. Mereka berkumpul di satu pohon. Mereka membuat, dipanggil Bai'atul Ridwan, iaitu al-maut. Mereka sanggup berperang, iaitu kematian. Maknanya bila orang Quraisy dengar al-maut, mereka takut. Maknanya mereka nak berhempas pulas untuk menegakkan darah Osman yang telah dibunuh. Sebenarnya tak dibunuh. Mereka saja je buat gempak, buat kabar angin. Itu dipanggil Bai'atul Ridwan. Ayat ni lah. Sebab Nabi SAW dua orang duta daripada siapa? Daripada Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu. Hantar dua orang duta kepada Nabi untuk berunding dengan Nabi supaya apa? Dibahagi dua kenabian ni. Untuk Nabi separuh, untuk Musailamah Al-Kadzab separuh. Nabi kata mereka berdua kalau datang bukan atas nama duta, Nabi dah bunuh mereka. Sebab apa? Sebab Nabi marah. Nak minta kepada Nabi nak belah dua nubuwah kenabian ni, untuk Nabi separuh, untuk dia separuh. Okey. Jadi Nabi tak apa-apakan. Nabi suruh dia pulang. Dia datang, ada yang datang, kedutaan datang kepada Nabi, dia atas dasar duta kerja, duta wakil daripada satu kabilah ke satu negara. Datang tiba-tiba nak masuk Islam. Nabi kata jangan, kamu datang atas dasar kerja, wakil daripada negara kabilah kamu datang. Kamu nak masuk Islam, kamu pulang dulu, selesaikan kerja kamu, terus kamu datang. Sebab Nabi tak boleh untuk dakwah dia kepada Islam sebab dia datang tak boleh. Dia datang atas dasar kerja, tiba-tiba Nabi nak masukkan dia Islam, Nabi nak dakwah dia, tak dibenarkan. Terus selesaikan kerja, kemudian datang cepat-cepat untuk masuk Islam. Okey Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat pula perkataan daripada huruf shin, ra dan qaf. Syaraqa.
Asyraqa. Asyraqa ni maknanya apa? Maknanya adalah bersinar. Asyraqa. Asyraqal badru alaina. Yang selalu qasidah selalu Asyraqa maknanya bersinar. Asyraqal badru, telah bersinarlah bulan purnama. Badru tu maksudnya Nabi lah. Jadi di sini kita lihat dalam surah apa? Dalam surah Asyraqa. Dalam surah ni ke? Dalam surah apa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara. Tuan-tuan buka Allah surah Asy-Syu'ara. Nanti saya bagi tahulah muka surat berapa Fa'atba'uhum musyriqin. Okey. Ada surah Asy-Syu'ara. Fa'atba'uhum musyriqin. Muka surat tak ada. Okey. Dia bawah sekali Ayat yang ke-60 surah Syu'ara. Ayat yang muka surat 369. Cari-cari tak jumpa, rupanya ayat terakhir sekali, bawah sekali. Page tu lah ayat terakhir. Muka surat 369 tu ayat terakhir. Fa'atba'uhum musyriqin. Mereka menyusul. Musyriqin pada waktu matahari terbit. Asyraqa yusyriku. Yusyriku. Ada kalanya bermaksud asyraqa. Maksudnya masuknya waktu apa? Terbit matahari. Isyraq, kita panggil isyraq. Asyraqa yusyriku isyraqan. Tuan-tuan yang sembahyang sunat isyraq tu itulah dia. Asyraqa yusyriku isyraqan wa musyraqan. Isyraq tu isim masdar je. Maknanya apa? Waktu terbit matahari. Itu isyraq. Tengok fa'atba'uhum musyriqin. Mereka menyusul pada waktu musyriqin. Pada waktu isyraq. Isyraq tu bila? Pada waktu terbitnya matahari. Sembahyang sunat isyraq. Sembahyang sunat isyraq bukan waktu tu tau. Waktu tu waktu diharamkan. Tuan-tuan kena jangan faham solat sunat isyraq tu. Asyraqa yusyriku adalah apa? Asyraqa yusyriku. Asyraqa yusyriku adalah pada waktu terbit matahari. Waktu tu waktu terbit. Waktu terbit matahari. Telah masuk waktu terbit matahari. Asyraqa. Mana contohnya kita habis syuruk. Syuruk bila? Syuruk pukul 7.25. Contoh. 7.25 syuruk. Jadi itu syuruk tu. Selepas daripada tu akan isyraq, terbitnya matahari. Tapi solat sunat isyraq tak masuk lagi Matahari baru nak terbit. Tak naik segala lagi. Itu waktu yang diharamkan sembahyang. Dipanggil waqtul karahah. Bila waktu yang diharuskan sembahyang? Dah naik satu galah lah. Naik satu galah. Pihak JAKIM kata apa? Itu lebih 27 minit. 27 minit selepas syuruq. Itulah waktu isyraq ataupun waktu duha. Samalah. Waktu isyraq, waktu duha sama. Dia bukan 10-15 minit. 10-15 minit tu kitab-kitab lama. Kitab-kitab lama dia sebutlah lepas 10 minit, 15 minit waktu syuruq. Tapi kita dah ada jabatan falak lah. Setiap negeri, setiap jabatan mufti ada dipanggil jabatan falak. Dia jabatan mufti tu luas. Bawah dia ada satu branch dipanggil jabatan falak. Selalunya under jabatan mufti lah. Okey. Dan walaupun ada sebahagian negeri kiraan dan lain-lain, tapi lebih kurang tu je juga. Cuma beza 2-3 minit je. Jadi kalau pihak JAKIM 27 minit selepas daripada syuruq, waktu syuruq. Syuruq tu nak terbit matahari, isyraq nak terbit matahari, matahari baru keluar. Tak boleh sembahyang lagi. Sampai bila tu? Sampai matahari naik satu galah lah. Matahari naik satu galah tu bila? Itulah pada 27 minit. Dipanggil dalam falak dia ada satu dipanggil rubu' al-mujayyab. Rubu' al-mujayyab. Dia tempat dia bentuk tiga segi tempat nak tengok ukur berapa naik satu galah. Okey. 27 minit lah. Ya 27 minit tu memang waktu duha.
Itulah juga waktu isyraq, samalah. Semayang sunat-sunat isyraq dua rakaat, beri salam. Semayang solat sunat duha pula 2 rakaat. Waktu yang sama. Sebab isyraq ni ada ulama kata tak ada. Tak salah saya Imam Ghazali kalau tak salah. Rujuk balik. Dia kata tak ada isyraq ni. Isyraq tu lah duha. Okey. Isyraq itu adalah semayang duha. Ada ulama kata tidak, isyraq lah 2 rakaat, lepas tu semayang duha pula. Tapi tak perlulah berbalah, tuan-tuan nak semayang isyraq, semayang 2 rakaat lepas setengah jam waktu syuruk. Lepas tu, lepas daripada tu nak semayang duha, semayang duha. Tuan-tuan kata tak ada lah isyraq tak ada, buatlah duha 4 rakaat, habis cerita. Okey. Asyraqa juga ada makna bersinar, bersinar. Okey. Asyraqa ni banyak juga dalam Quran, tuan-tuan carilah. Dalam Quran banyak agak asyraqa ni bersinar. Okey, berada di timur syarqiyun. Ataupun syarqiyah. Tadi kita dah baca dah dalam surah Nur, rujuk balik surah Nur tadi. Surah Nur juzuk 18 berapa lah tuan-tuan kita dah buka tadi, saya tak buka balik lah. Juzuk yang ke-18, 6 lay plus 1 page. Ayat Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah. Nampak? Zaitunatin la syarqiyah la syarqiyatin wala gharbiyah. Syarqiyah makna berada di timur. Masyriq maknanya kawasan timur, masyariq kawasan-kawasan timur. Jamak dia lah. Dipanggil sirah muntahal jumu', itulah jamak kepada segala jamak-jamak. Okey, atau wazan mafa'ilu. Masyriq ni ada ke dalam surah Kahfi Kisah Zulqarnain. Tengoklah kalau ada. Tak ada, kita abaikan jelah. Kisah Zulqarnain. Suratul Kahfi. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Tak ada Masyriq tak sebut. Sebut Maghrib. Ayat 86 disebut Maghrib. Maghrib tu tempat terbenam matahari, itu kawasan barat lah, tempat terbenam matahari Kemudian Matli'ash Syams, tempat terbit matahari, tapi tak sebut Masyriq sini. Ayat 90. Muka surat 303 Hatta idza balagha matli'ash syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Tak sebut Masyriq. Jadi bila tak sebut Masyriq tak apalah, tuan-tuan cari sendiri. Masyriq sini sebut matli'ash syamsi, tempat terbit matahari. Terbit tu Masyriq ke kawasan timur, terbit matahari Tapi tak sebut Masyriq, tuan-tuan lihat ayat lain ada sebut Masyriq. Seterusnya syara. Mengenai dengan awal duha, memanglah awal duha yang saya bagi tahu dari 27 minit lepas syuruk. Dia bukan kata awal duha dia, itulah waktu yang diharuskan semayang. Sebelum tu waktu makruh tahrim, dipanggil dalam mazhab Syafi'i. Pendek kata haram lah. Itu term je, nama je makruh tahrim sebenarnya pendek kata haram. Tapi yang terbaiknya semayang duha ni adalah rubu'un nahar. Rubu'un nahar iaitu 1/4 siang. Tuan-tuan bahagilah 1/4 siang. Daripada pagi syuruk pula, daripada pagi. Pagi bila? Pagi waktu kita panggil pagi. Pagi daripada syuruk lah.
daripada syuruk sampailah ke waktu zuhur. Tuan-tuan bagi 4 tengok. Berapa jam waktu pagi syuruk sampai waktu zuhur, berapa jam. Kemudian bagi 4. Itulah waktu yang afdal untuk solat duha. Okey? Surah Zukhruf ada ayat 38. Admin kata ada. Abang Yusri dia kata ada. Di mana tu ayat surah Zukhruf ayat 38. Tuan-tuan buka Allah surah Zukhruf juzuk 25. Tuan-tuan buka juzuk 25. Juzuk ke 25. Lekat tak boleh nak buka ni. 38. Nampak muka surat 492 surah Az-Zukhruf. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fabi'sal qarin. Sehingga ketika mana dia datang kepada kami, dia berkata, alangkah baiknya sekiranya antara aku dan antara kamu bu'dal masyriqain, iaitu sejauh barat dan timur. Fabi'sal qarin, maka syaitan itulah sebenarnya al-qarin, teman yang paling jahat. Bi'sa, sejahat-jahat qarin, teman. Sejahat-jahat sahabat adalah syaitan. Masyriqain di sini, masyriqain di sini tuan-tuan kena faham, ayat 38. Masyriq disebut sebagai timur, maghrib disebut sebagai barat. Okey Dalam ayat ini dia sebut timur dan barat, disebut masyriqain, dua timur. Timur satu je, tak ada dua. Jadi masyriqain ada ya nun tu. Ya nun mahal nasab, ataupun mahal majrur. Bu'dal masyriqain jadi mudhafun ilaih. Bu'dal masyriqaini, al-masyriqaini mahal manasab ataupun mahal nasub, mahal nasab ataupun mahal majrur. Untuk tasniyah dengan ya nun. Untuk rafa' adalah dengan alif nun. Kalau rafa' contohnya masyriqani. Kalau mahal tempat nasab dan juga majrur masyriqaini. Tuan-tuan kena belajar dalam nahwu lah tu Nahwu. Dalam nak tunjuk tuan-tuan lah. Sebab admin pun tadi ada masukkan iaitu kita akan adakan pengajian nahwu dan juga sorof musim PKP ni. Yang berminat boleh datang di kawasan kita, Datuk Keramat. Di Datuk Keramat Jalan Maktab, betul-betul depan Kementerian Pertahanan. Okey, depan Kementerian Pertahanan tuan-tuan nampak ada rumah pertama, itulah tempat kita. Tuan-tuan saya sebut mahal nasab, marfu', masyriqani, masyriqaini, rafa', nasab, itu adalah tuan-tuan rujuk dalam buku ni awal-awal disebut. Awal-awal level yang pertama. Nanti ke tuan-tuan nak datang hadir kelas kita, boleh kita alur-alurkan, silakan. Kita akan buka, tunggu sampai admin akan masukkan bilakah waktu yang sesuai tuan-tuan untuk datang belajar nahwu saraf. Okey, bu'dal masyriqaini. Masyriqaini itu adalah dua timur. Timur satu je. Itu dipanggil sebagai min babit taghlib. Panjang pula babit taghlib. Taghlib ni dia maknanya dia jadikan dua satu. Jadikan dua satu. Contohnya aswadain, dua dalam hadis ni aswadain, dua benda hitam. Aswadain. Aswadaini. Aswadain, dua benda hitam. Apa dua benda hitam tu? Kurma dan air zam-zam. Sebenarnya kurma tu dia warna hitam. Aswad, dipanggil aswad. Air zam-zam putih, air macam air masak putih. Jadi bila putih dengan hitam, dia gabungkan dua jadi satu, iaitu aswadain. Dua benda hitam iaitu air tamar dan juga air bukan air tamar, air zam-zam dan juga buah tamar. Dia package sekali. Macam disebut apa tau? Disebut ibu dan ayah.
Ibu tu ummun, ayah tu abun. Abun. Tapi disebut abawani, dua ayah. Abawani, dua ayah. Sebenarnya mana ada dua ayah? Maksudnya ibu dan ayah, tetapi dikombinekan jadi satu. Nampak dikombinekan satu. Banyaklah perkataan lain. Contohnya seperti apa lagi? Matahari dan bulan. Matahari dan bulan. Dipanggil sebagai matahari dan bulan dipanggil apa? Saya dah lupa dah. Okey. Dia jadikan dua sebagai satu. Okey. Maksud dia dua timur tu, maksudnya timur dan barat. Timur dan barat, tapi terjemah literal bu'dal masyriqaini adalah sejauh dua timur. Maksudnya timur dan barat lah, cuma timur dan barat diletakkan jadi satu masyriqain. Macam tadi dua benda dua benda hitam. Benda hitam satu je. Tamar. Tapi terletak kat air Zam-Zam. Jadilah dia dua benda hitam. Sebenarnya tamar je hitam. Air Zam-Zam putih tapi diletakkan dua, jadikan satu. Okey banyak dalam Quran pun kalau kita lihat, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman lelaki. Perempuan tak termasuk lah. Tak, itu min babit taghlib. Lelaki pun masuk, perempuan pun masuk, tapi digunakan domir amanu, domir hum. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah janji kamu. Sempurnakanlah janji. Aufu bil uqud. Sebenarnya aufu bil uqud itu domir, semua domir apa? Aufu, sempurnakan. Domir antum, domir dalam tu. Ya ayyuhallazina amanu, domir hum. Wahai orang-orang yang beriman. Amanu. Okey, amanna. Semua tu perempuan tak ada dalam tu lah. Sebenarnya termasuk sekali. Digunakan domir lelaki, sebenarnya perempuan pun termasuk. Wahai orang-orang beriman, lelaki dan juga perempuan. Okey, cukup sekadar itu dulu dalam syara. Kita bincang bab shin raya, syara. Syara yashri. Apa maksud syara yashri ni? Syara yashri ni adalah maknanya jual. Ishtara makna beli. Tuan-tuan jangan tersalah Syara yashri maknanya adalah jual. Ishtara maknanya beli. Ishtara itu syai'an, aku beli sesuatu. Syara maknanya adalah jual. Ini dalam syara ni dalam surah Yusuf ada wa syarawhu bi thamani bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Juzuk 12 surah Yusuf. Tuan-tuan buka berapa line Saya nak bagi kita 7 line, 8 line. Juzuk 12 8 line. 8 line juzuk 12, tengok. Mana? Surah Hud. Lepas surah Hud, surah Yusuf lah. Okey. Tuan-tuan buka muka surat 239. Bukan 239 ni, sebelum tu. 237. Okey, 237 ayat ke-20. Wa syarawhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka menjual dia, iaitu mereka menjual Nabi Yusuf alaihissalam bi thamanin bakhsin, dengan harga yang sangat murah. Darahima ma'dudatin, beberapa dirham sahaja. Wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka terhadap Nabi Yusuf ini termasuk di kalangan orang-orang yang az-zahidin, tak tertarik, orang zuhud. Tak tertarik, zuhud. Okey. Jadi di sini syarau ni maknanya mereka lah, domir hum dalam tu Asalnya syara yashri, syarau. Okey balik
Ishtara makna membeli. Dalam surah Taubah juzuk ke-11. Berapa lay tu? 1 lay, 2 lay, 2 lay. 1 lay plus 1 page. Juzuk 11. Tuan-tuan lihatlah juzuk 11. Muka surat berapa tu? Muka surat 20 berapa tu? 204. Tuan-tuan lihat ayat yang ke-111. Surah At-Taubah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Ayat ke-111. Nampak? Inna Allah ashtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ishtara, membeli kepada orang beriman. Membeli apa? Membeli anfusahum maf'ulun bih, membeli diri mereka, harta mereka. Beli dengan bayaran apa? Bi anna lahumul jannah, batulil muqabalah, iaitu dengan bayaran. Allah Taala beli diri orang beriman, harta orang beriman dengan bayaran bi anna lahumul jannah, dengan bayaran syurga. Okey. Kemudian muka surat 130. Rasa cukup dah setakat ni Cukup dah ni. InsyaAllah tak ada aral melintang. Esok kita akan habiskan huruf shin kalau sempat. Kita akan habiskan apa? Huruf shin. Esok kita sambung muka surat 130, 131 dan 132. Tuan-tuan ingat perkataan kata dasar, insya-Allah tuan-tuan akan ingat pecahan-pecahan ya. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan kerana mengikuti lagi pengajian kita setia bersama dengan kami dalam page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa. Kita berada slot yang terakhir, iaitu slot Tadabbur Al-Quranul Karim. Sebelum kita memulakan slot tadabbur kita, sama-sama saya nak menyeru tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ambil Quran terjemahan, letakkan di tepi tuan-tuan dan sediakan pen ataupun tanda dengan kertas apa yang kita nak bincangkan. Sebab mungkin ada persamaan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat, kita dah habis at-taqdim wa ta'khir minggu yang lalu. Kita tak sentuh lagi dalam bab itu. Cuma perbincangan kita lebih fokus kepada apa ya? Kepada jumlah fi'aliyah dan juga jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah fi'aliyah? Semalam admin pernah masukkan. Yang dimulai dengan noun itulah jumlah fi'al ismiyah. Yang dimulai dengan verb itulah dipanggil sebagai jumlah fi'aliyah, fi'al di hadapan. Itu yang kayanya bahasa Arab. Jumlah ismiyah depan pun betul, jumlah fi'aliyah depan pun betul. Di awal ayat betul. Dalam bahasa English, dalam bahasa Melayu, tak boleh. Ali Muhammad pergi kerja. Tak boleh kerja Muhammad. Tak boleh kita sebut Ali pergi kerja. Itu bahasa Melayu kita. Tak boleh dalam bahasa Melayu kita sebut pergi Muhammad ke kerja. Tak betul. Dalam bahasa English pun tak betul. Dalam bahasa Arab betul. Itulah yang diguna pakai jumlah fi'aliyah. Okey. Sekarang saya nak mengajak tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita renung, kita lihat pada ayat yang ayat ke berapa ya? Dalam suratul Anfal juzuk yang ke-9 ayat 33. Betul Juzuk ke-9 ke 10? 9 lay plus 1 page. Bawah sekali Bawah sekali. Okey.
Tuan-tuan buka loh. Sementara tu saya pun boleh buka loh. Tengok. 9 lah Plus 1 page juzuk 9. Ini juzuk berapa? 10. Muka surat 180. Okey 180. Kemudian ayat yang ke-33. Ayat bawah sekali. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allah, tidaklah. Apa maksudnya tidaklah sepatutnya Allah mengazab mereka sedangkan kamu wahai Muhammad berada di kalangan mereka. Allah tidak akan menghukum mereka, maksudnya selagi mana ataupun sedangkan engkau wahai Muhammad berada di antara sesama mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pula menghukum mereka, mengazab mereka, sedangkan wahum yastaghfirun, sedangkan mereka memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan lihat, saya nak ajak tuan-tuan lihat tadabbur kita pada hari ini. Wa ma kana Allah. Kita dah bincang semalam dalam ayat wa ma kana rabbuka muhlikal qura wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura hatta nab'atha fi ummiha wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Surah Hud sebelum habis surah Yusuf tu. Juzuk ke-12. Apa dia? Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Ummah tu manafi, lam tu dipanggil lamul juhud, tak memberi apa-apa makna, sekadar memberi taukid penegasan. Dan selepasnya fi'il mudhari' yang berbaris fathah, liyuhlikal. Okey. Sekarang ini tuan-tuan lihat benda yang sama, ma nafi. Pada awal ayat ma nafi, ma kana. Nafi mana tidak. Lam ada lam berbaris bawah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, li berbaris bawah, lam berbaris bawah. Maka lam tersebut lepasnya pula fi'il mudhari' yang berbaris fathah. Sepatutnya fi'il mudhari' dhamma, yu'adzibu, tetapi diletakkan yu'adzibahum, bermaksud lam tersebut adalah dipanggil lamul juhud, iaitu lam yang memfathahkan fi'il mudhari'. Sebab apa ya? Sebab didahului oleh ma nafi. Okey memberi taukid lah, memberi makna taukid penegasan. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Apa dia tu? Tidaklah Allah mengazab mereka, menghukum mereka, wa anta fihim, sedangkan kamu di kalangan ada bersama mereka. Wa anta, perbincangan kita, wa anta adalah isim dhamir, fihim jar majrur, menggunakan fi'il, menggunakan jumlah ismiyah. Nampak jumlah ismiyah. Itu perbincangan kita. Wa anta fihim. Selepas dia sambungan dia, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Okey? Yastaghfirun, wa hum yastaghfirun. Tuan-tuan lihat wa hum yastaghfirun, diletakkan pula di situ jumlah fi'liyah. Wa hum yastaghfirun, yastaghfirun. Nah, diletakkan fi'il tu. Yastaghfirun. Okey, sekarang ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak bincang. Perbincangan kita sekarang ini, kita pertama sekali kita nak highlight di mana? Yang first sekali. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum.
Nampak? Yu'adziba. Sebab apa yu'adziba menggunakan jumlah fi'aliyah? Ayat lepas dia, selepas sambungan tu, wa ma kana Allahu mu'adzibahum, letak mu'azz pula, mu'adzibahum isim fa'il. Tadi sekejap jumlah fi'aliyah, ni jumlah ismiyah pula. Nampak wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Nah, pertama jumlah fi'aliyah, yang kedua adalah jumlah ismiyah. Sirah bentuk apa? Pattern dia isim fa'il. Daripada azaba yu'adzibu ta'ziban fahuwa mu'adzibun wa dzaka mu'adzab, fahuwa mu'adzibun wa dzaka mu'adzabun. Okey. Okey, tuan-tuan perhatikan di sini ayat ni Allah Taala menjadikan istighfar adalah penegah yang sabit, penegah yang tetap, yang pasti daripada berlakunya azab. Makna nak mencegah azab macam mana? Beristighfarlah banyak. Beristighfarlah banyak. Okey. Nampak tak? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Sebab tu letakkan jumlah ismiyah tu. Wa hum yastaghfirun. Bila diletakkan mu'adzibahum, makna penegah yang sabit daripada turunnya bala musibah adalah dengan istighfar. Jadi sebab itu Allah Ta'ala menggunakan mu'adzibahum. Sebab apa? Tidaklah Allah Ta'ala mengazab mereka. Allah Ta'ala tak mengazab mereka sebab istighfar adalah mani' yang sabit, penegah yang tetap. Itu jumlah ismiyah, function yang tetap yang kita bincang semalam. Berbeza dengan kekalnya Rasul sesama mereka. Nampak wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Walaupun Rasul kekal bersama mereka, azab pasti dijanjikan dan azab tersebut kekal akan kena pada mereka. Betul Nabi bersama dengan kaum dia. Azab pasti kena, tapi tak kena kat Nabi lah. Allah Ta'ala suruh keluar, contoh Nabi Lut, Allah Ta'ala suruh keluar, tapi mereka akan kena. Mereka akan kena. Azab kena kat mereka. Cumanya kena mereka itu azab, kita kena lihat. Azab ni ada yang azab ammah. Azab dipanggil azab am, kena semua menyeluruh. Ada dipanggil azab khas, kena kepada orang tertentu je. Okey. Jadi maksudnya istighfar ni adalah penegah yang sabit yang tidak akan berlaku azab jika seseorang beristighfar. Berbeza dengan adanya Rasul di kalangan mereka, azab pasti akan turun. Azab pasti akan turun juga kepada mereka. Walaupun Nabi ada bersama mereka. Okey. Kemudian tuan-tuan, diletakkan situasi yang kekal, yang sabit dengan jumlah sirah ismiyah dan juga jumlah fi'aliyah yang dijanjikan dengan azab. Samalah tuan-tuan lihat dalam suratul Qasas. Suratul Qasas. Tuan-tuan lihat ayat 59. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Zulmun, daripada asbab-asbab yang sabit, yang pasti berlaku. Zalimun tu, zalimun. Yang pasti berlaku, iaitu kezaliman daripada asbab yang sabit, iaitu yang pasti berlaku, iaitu kebinasaan umat. Maka datanglah dia dengan sirah ismiyah kerana menunjukkan ke atas sabitnya sesuatu perkara. Tuan-tuan lihat suratul Qasas juzuk 20. 5 lais muka kalau tak salah saya, ayat bawah sekali. Juzuk 20. Mana 20? Muka surat ayat 59 suratul Qasas. Okey, muka surat 392. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina
وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. Diulang 2 kali tu. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ. Allah Ta'ala tidak akan membinasakan suatu kampung hatta yab'atha fi ummiha, sehinggalah Allah Ta'ala menghantar pada kota tersebut, pada kampung tersebut rasula, seorang rasul, yatlu alaihim ayatina, yang mana rasul tersebut akan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, pada penduduk kampung tadi. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. Dan tidak Allah Ta'ala membinasakan negeri-negeri kampung-kampung illa wa ahluha zalimun, melainkan penduduknya adalah zalimun, orang-orang yang zalim. Nampak diletakkan. Sebab apa tak diletakkan? Sebab apa tidak diletakkan? Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha yazlimun. Tak letak macam tu, yazlimun fi'il mudhari'. Tak letakkan verb. Tapi yang diletakkan adalah isim zalimun, sirah apa? Bentuk isim fa'il daripada zalama. Zalimun. Sebab apa Quran tak sebut wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha yazlimun. Nak menunjukkan kezaliman ini adalah sifat yang sabit, yang tetap pada diri mereka. Bukan yang baru datang. Kezaliman tu bukan kezaliman yang baru datang, bukan. Kezaliman ini adalah kezaliman yang telah berakar umbi daripada hati mereka. Maka berhaklah mereka mendapat kebinasaan dengan sebab keburukan sifat yang buruk ini. Okey, nampak? Sebab itu diletakkan wa ahluha zalimun, tak letakkan yazlimun. Begitulah ayat yang kita sedang bincangkan. Kalau tuan-tuan lihat balik, ayat yang kita sedang bincangkan ni, diangkat azab. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Diangkat azab daripada mereka. Diangkat azab tu. Dengan sebab apa? Dengan sebab mereka beristighfar. Walau lam yakun wasfan sabitan fihim, walaupun istighfar itu adalah tidak sabit, tidak sifat yang sabit. Sebab apa? Istighfar ni saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan. Istighfar ni, kita istighfar bila lepas sembahyang. Lepas tu bila kita nak tidur, bila kita buat dosa, bila kita ada lapang, kita buat istighfar. Dia bukan sifat yang sabit, yang tetap. Bukanlah tuan-tuan, maknanya dalam diri tuan-tuan sentiasa istighfar, tak pernah terlepas. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Makan pun istighfar, masuk tandas pun istighfar, semua istighfar. Tidak. Istighfar adalah bukan wasfan sabitan, sifat yang sabit, yang tetap pada diri tuan-tuan. Okey? Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan mereka melainkan kezaliman yang mana tetap, sifat yang tetap di kalangan mereka. Maka jadilah apa yang jadilah, maka tuan-tuan lihat Allah Taala, sekali lagi saya beritahu, Allah Taala akan membinasakan mereka manusia ini bila mana kezaliman itu menjadi sifat yang tetap dalam hati mereka. Bila kezaliman dah berakar umbi, yang memang dah tetap, itu memang layak untuk mendapat kehancuran, azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu datangnya istighfar, tuan-tuan lihat Quran sebut apa? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Quran sebut datangnya istighfar dengan jumlah fi'liyah, yastaghfirun. Quran tak datangkan dia dengan isim. Quran tak kata wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum mustaghfirun wa hum mustaghfirun. Quran tak kata Allah Taala tak azab mereka
sedangkan mereka adalah orang yang minta ampun. Mustaghfiru isim fa'il. Quran tak letak wahum mustaghfirun. Quran tak letak isim fa'il, tapi Quran letak fa'il, verb yastaghfirun. Sebab apa letakkan fa'il ya? Sebabnya istighfar bukan benda yang tetap dalam diri kita. Kita istighfar bila kita perlu, lepas sembahyang dan sebagainya. Tak ada setiap waktu kita istighfar. Tak itu takkan berlaku. Sebab kita ada waktu tidur kita, pergi ke tandas dan sebagainya. Kemudian bila sebut tentang zalim, disebut dalam jumlah ismiyah. Nampak kat mana tadi? Dekat ayat yang kita bincang tadi. Wa ma kun suratul Qasas. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Lihat betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ketika mana manusia sifat manusia yang tak tetap istighfar. Bukannya istighfar selalu pun, itu dapat mengangkat azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kezaliman yang berakar umbi dalam hati jiwa manusia itu diletakkan isim fa'il, kerana itu sudah lama, dah tetap dalam diri mereka. Itu yang layak untuk dihancurkan, mendapat kehancuran azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, tuan-tuan nampak apa kita nak highlight apa ni perbincangan ni? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak highlight di sini, kita nak highlightnya dalam ayat ini, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yastaghfirun adalah jumlah fi'liyah di sana suratul Qasas. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun, jumlah ismiyah, iaitu diletakkan isim fa'il. Boleh Okey, sekarang kita terus pergi kepada bahagian yang seterusnya. Tuan-tuan lihat dalam surah Baqarah ayat ke-14, juzuk yang pertama sekali, page yang pertama lah juga juzuk pertama ayat ke-14 suratul Baqarah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nampak? Muka surat berapa tu? Muka surat 3. Ayat yang ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, itu orang-orang munafik ni bertemu dengan orang beriman, qalu amanna, mereka kata kami telah pun beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, bila mana mereka telah kembali kepada ketua-ketua syaitan mereka, ketua mereka, sahabat mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, mereka kata sesungguhnya kami bersama dengan kamu. Innama nahnu mustahzi'un, kami ni dengan orang Islam hanyalah memperolokkan sahaja, berpura-pura je. Okey, jadi di sini Allah Ta'ala letakkan perbezaan perkataan orang munafik kepada orang beriman dan perkataan mereka dengan sahabat-sahabat mereka. Mereka tujukan kepada orang beriman dengan jumlah fi'liyah yang menunjukkan perkara tersebut berlaku. Apa dia? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Amanna adalah jumlah fi'liyah. Kami beriman. Amanna, kami beriman. Bila beriman menggunakan jumlah fi'liyah menunjukkan benda itu hudus, berlaku, tetapi tak tetap. Mereka pura-pura je beriman sekejap, lepas tu kafir balik. Okey. Dan mereka telah tujukan sesama jemaah mereka, sesama rakan mereka, orang-orang munafik, mereka gunakan jumlah ismiyah itu tetap. Apa dia? Tengok, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Qalu inna ma'akum, mereka kata sesungguhnya kami bersama dengan kamu. Nampak? Digunakan jumlah ismiyah inna, sesungguhnya, taukid lagi.
ma'akum, bersama dengan kamu. Sebab apa dalam tidak sama antara keduanya amanna dengan inna ma'akum? Mereka tidak mengatakan apa? Inna mu'minun. Seperti mana mereka kata inna ma'akum. Mereka tak kata pun. Wa idza laqul ladina amanu qalu inna mu'minun. Mereka tak kata inna mu'minun. Tapi mereka kata apa? Tak gunakan jumlah ismiyah inna mu'minun. Mereka kata amanna. Itu perbezaan. Mana tak tetap. Tapi untuk diri mereka sesama sahabat mereka kata inna ma'akum, jumlah ismiyah tu. Makna sahabat tetap kuat. Kerana diri mereka imma li anna anfusahum apa dia? La tusa'iduhum alaihi id laysa lahum min aqaidihim ba'ithun muharrikun. Mana mereka ni bukan nak sangat, mereka pura-pura je. Sebab mereka bukan Islam pun, saja je pura-pura. Tapi kalau bersama dengan sahabat-sahabat mereka, ya, mereka gunakan jumlah ismiyah menunjukkan perkara tersebut betul-betul mereka setia. Inilah indahnya Al-Quran, balaghah Al-Quranul Karim. Kalau tuan-tuan belajar yang terakhir kita tengok hari ini, insya-Allah yang terakhir. Panjanglah yang terakhir ni. Kita rasa kita sambung esok lah, insya-Allah. Kita nak bincang pada suratul apa nama ni? Dalam suratul Ghafir ayat 61. Nanti kita akan bincangkan insya-Allah. Sebab perbahasan jumlah ismiyah fi'aliyah ni perlukan keterusan sikit. Dan tuan-tuan pun kena faham nahu dulu. Kalau tak tuan-tuan tak faham ni topik yang kita bincangkan. InsyaAllah tuan-tuan, hari ni kita sikit je. Tak banyak tadabbur, tapi manfaat sangat banyak. Apa yang kita bincangkan, iaitu yang perkara yang pertama, iaitu mengenai dengan ayat, apa nama tadi? Ayat dalam suratul Anfal dan juga suratul Qasas. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Yastaghfirun fi'il, zalimun adalah isim, noun. Kemudian suratul Baqarah, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, jumlah fi'aliyah. Mereka jumpa sama mereka kata inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Okey, cukup sekadar itu untuk pengajaran kita pada pagi yang mulia ini. Sekiranya ada kekurangan daripada kelemahan saya sendiri, saya harapkan tuan-tuan setia mengikuti kita pada esok hari. InsyaAllah kita akan buka juga insyaAllah pengajian ni kepada orang awam, kepada pelajar-pelajar. InsyaAllah tuan-tuan yang hadir, yang duduk berhampiran dengan kami, yang tak jauh, kami betul-betul berada di bangunan rumah yang pertama di depan Kementerian Pertahanan. Tak jauh tuan-tuan yang berada di sini boleh join sekali dengan kami. Cuma kita tunggu isyarat daripada admin kita. Dia akan masukkan bilakah yang boleh untuk kita join sekali untuk belajar nahwu dan juga sharaf. Dan jangan lupa tekankan butang share supaya ramai menyeluruh manfaat akan dapat kepada sahabat-sahabat kita yang lain insya-Allah dalam pengajian memahami kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kalam, subhanallahumma wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.